Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Mohon maaf atas lama tidak bertemu selama bulan lalu kami umrah hampir setiap bulan. Maklumlah saya tak tahu ini dia kena kuat si tubuh. Jadi suara pun tak boleh-boleh juga lagi ya. Jadi sekadar yang mampu lah pada malam ini ya. Harap-harap tak ada jelas kan suara roh ni ya. Jadi kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan Al-Halal wal-Haram dari sudut makanan dan minuman ya. Al-Aqinah terutama dalam bab makanan dan juga Al-Syarabah Al-Aqinah berdasarkan buku Halal dan Haram dalam Islam yang telah ditulis oleh Profesor Yusuf Al-Qarawi dan yang saya ini adalah versi terjemahan yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ya. Beberapa Datuk Bah mungkin ya. Sama mereka bicara beberapa cukup Datuk Bah Mufti yang laku di sebarang sekarang untuk bapak juga sama ya. Tak tahu taklah. Baik, sembelihan binatang dan makan baginya dalam agama Hindu Brahma. Ini apa ni menarik dalam buku Profesor Yusuf Al-Qarawi membuat perbandingan dengan agama-agama lain. Ya. Jadi dalam sembelihan binatang dan makan baginya dalam agama Hindu Brahma ini cukup tengah. Ya, sebagaimana agama yang konon-konon ditetapkan tertua dalam dunia agama Hindu lah. Ya. Jadi dia pun tak sembelihan itu dalam agama ini. Atau kita kuati sekarang orang Islam sahaja yang membuatkan tentang sembelihan pun kalau yang lain ketuk asal hati dia atau tapi Yahudi jangan. Yahudi Muslim Yahudi ini sampaikan pisau yang menyembelih babi ini ataupun binatang tak boleh digunakan untuk memotong sayur. Pisau sayur itu tak boleh digunakan untuk menyembelih binatang. Agama Yahudi Muslim ya. Dan dia juga meletakkan menyebut nama Allah Bismillah sebelum kalau menyembelih. Sebab itulah kalau kita berada di luar negara, kalau tak ada masyarakat Islam, kita digalakkan untuk mencari food produce ya, makanan untuk Yahudi boleh makan insyaAllah ya. Itu dia pilihan dulu. Tapi kalau kubah Muslim ada sebelah tapi nak diambil juga makanan Yahudi tak boleh lah ya. Tapi kalau tak ada pilihan itu sahaja punya orang silakan ya. Itulah makanan yang disembelih dengan nama Allah yang diakui oleh Islam juga. Di sana terdapat golongan manusia yang agama Hindu Brahma dan setengah ahli falsafah mengharapkan ke atas diri mereka sembelihan binatang dan memakan baginya. Mereka hanya memakan bahan-bahan tumbuhan sahaja dan berkata, sesungguhnya sembelihan binatang itu kira suatu perbuatan yang buas dan kejam oleh manusia yang digunakan ke atas nyawa yang hidup sama ada dengan jiwa manusia itu sendiri yang tidak takut diharami nyawa itu dan hidup terus tanpa mengganggunya dengan membunuhnya. Dan itu dikutip daripada kitab Quran, kitab Bangun. Tetapi jika dapat mengambil sedikit masa untuk merenung semua ciptaan Allah di muka bumi ini, penciptaan binatang itu tidak menjadi suatu maklumat pun pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? Binatang itu ada roh, ada roh, ada hati, ada organ-organ dalamannya. Tapi kalau kita lihat binatang itu sendiri, dia tidak ada maklumat untuk dia sendiri. Allah ciptakan binatang itu dan kerbau kambing itu memang ada maklumat. Tapi maklumat itu untuk siapa? Bukan untuk dia. Macam kita, Allah cipta kita, maklumat untuk kita. Ya? Ada halal haram, ada dosa pahala, ada syurga
dia teratur. Kalau lembu kambing kebab, ada? Tak ada. Ini nak bahas yang kononnya setengah abu-abu, khasnya abu-abu Hindu Bama, yang kata zalim, baru kita sembelih binatang. Ya? Ini kerana binatang-binatang itu tidak memberikan akal dan kemahuan. Kejadiannya dengan semula jadi diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Oleh itu, tidak adalah jika manusia memanfaatkan dagingnya selepas disembelih. Sebagaimana dimanfaatkan dengan laksanakan untuk kepentingannya jika dibuatkan hidup sehat. Ya? Jadi maknanya binatang itu untuk satu manusia itu satu manusia kematangan. Tak ada untuk dia sendiri. Dia pun tak ada kemahuan. Kalau dia ada kemahuan tuan-tuan, jenuh hidup dia ada rumah. Berapa lama dia ada rumah, berapa lepas gitu. Dan dia pun tak protes pun asal dia boleh makan, dia boleh buang, itulah yang dia binatang. Bermakna tidak ada kezaliman di situ di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tanggungjawab. Berdasarkan hubungan ini juga kita akan dapati sebagai sunnah Allah, iaitu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala atau penciptaannya. Sesungguhnya jenis makhluk yang rendah mestilah dikorbankan untuk kepentingan hidup jenis yang tertinggi dalam ciptaannya. Semua tumbuhan hijau hidup subur dipotong untuk dijadikan makanan binatang itu. Kemudian binatang itu pula disembelih untuk dijadikan makanan bagi manusia. Bahkan manusia itu sendiri kadang-kadang takut diperangi untuk atau dibunuh untuk kepentingan atau masalah masyarakat yang ramai, dan begitulah seterusnya. Jadi binatang ini dengan tidak ada masalah untuk dia sendiri, masalah itu untuk kita semata-mata. Jadi kita pun wajarlah sembelihnya untuk makan bagi tadi, untuk dapat manfaat. Jadi kalau manusia jahat sebagai contohnya, ada sekumpulan manusia jahat, kita wajib perangi sebab untuk mendapatkan maslahat bagi manusia lain. Dengan mati di golongan ini, maka bagaimana kita ini dikaitkan dengan Profesor Yusof baru nak minta kita bandingkan. Kalau manusia yang ini tak bermanfaat, kita kena perangi. Maksud tak bermanfaat jenis yang harbi, yang kita kena serang ataupun perangi dia. Kalau kita biarkan dia hidup macam Israel contohnya, kalau kita biarkan Israel hidup, lagi tu lah rosak begitu. Matlamat Allah biarkan Bani Israel yang kecil hidup, nak suruh tengok, nak suruh kita tengok betapa manusia yang memang berjaya seperti itu, memang akan rosak binasa lah dunia ini. Jadi tuan-tuan, jadi apalah kalau nak banding dengan lembu kumbal kambing yang kita korbankan, kita sembelihkan. Tak ada kezaliman langsung pada hal itu. Alasan manusia agar dilarang manusia dari sembelihan binatang itu tidak sama sekali akan dapat mengelakkannya dari tahun-tahun maut dan binasa buat orang juga. Jika binatang itu tidak mengancam dengan yang satu dengan yang lain, dia tetap akan mati. Bukankah ini lebih berat sakitkan demikiannya daripada irisan pisau yang tabah untuk mempercepatkan matinya? Binatang yang sakit dengan penyakit kumpulan mulut, nak boleh mati binatang ini bukan hanya tawaran seksa, tapi kalau guna pisau dengan hanya memotong saluran halkun dan kendi itu, yang memotong saraf tunjang dengan otak, putuskan. Dia berguna kesakitan, dia tak rasa sakit kan. Walaupun kita nampak binatang macam rontok-rontok masa lepas di sini, tapi hakikatnya dia tak rasa sakit tu. Dia tak rasa sakit, sebab dah putus saluran dengan otak dia. Sebab itulah sembelih Nabi SAW masa buat haji wabah tahun 10 Hijrah. Nabi sembelih Nabi beli 100 ekor unta. Nabi beli 1 ekor unta untuk apa? Untuk dijadikan korban dan dijamu para jemaah haji yang sama-sama dengan baginda dalam tahun-tahun tersebut. Jadi Nabi sembelih sendiri dengan tangannya 63 ekor unta. Pagi raya dia sembelih sendiri dengan tangannya. Masuk ke 64, dia serah pisau ke Ali. Ali meneruskan dari 64 sampai 100. Tuan-tuan tak fikir hebat dengan kita nak berubah seekor lembu 20 tahun.
Ini dia sahabat nak begitu. Sebabnya nak sembelih unta tak perlu keluar. Nak sembelih unta ni hanya perlu ikat kaki depan kiri ni, ya, dengan keadaan 3 kaki, maka di nak kata seakan-akan nampak lagi jolok dia pisau tu, dan sudah putuslah halkum bagi hamil ini. Dan darah keluar, dia tengah relax. Jadi dengan secara cucu. Tapi cucu itu dah putus dah halkum dan hamil ini. Saya ingat masa saya bawa musim satu anak yang dibantang beli seekor untuk nak makan untuk korban baru. Kita bersyukur ada 10 bagi 10 orang wakilkan kepada fungsi kesatuan anak kandang. Jadi masa nak sembelih juga ini berubah untuk nak cerita ni ubah nak ubah satu hal, tapi sakit-sakit tinggal ni dah potong dia tu dah bila dilepaskan untuk tu bangun di yang pergi sewa penyembelih tu bukan sengaja pun penyembelih duduk bawah untuk bermandi bawah sebab tak kena taktik dia teknik dan orang untuk ni cucuk sikit dah biar terbatus ni kaki kiri kanannya kaki kiri depannya diikat jadi dia berdiri dengan 3 kaki kaedah ni Al-Qurannya yang cinta berkenaan dengan cara menyembelih untuk nak lagi dia sembelih sampai nombor 3. Dan memanglah pengarah tu pun kalau kita tengok cara sembelih cukup simple, langsung tak menyakitkan. Orang kata lembu tanah Arab ni baik-baik, tak ada ubat-ubat. Kalau dia kejar, kita kaki juga kita kena dia kejar, tapi teknik dia kena 2 orang untuk sembelih seekor lembu, 2 orang tu. Saya pernah kan kita beli lembu dia sampai pukul 2 pagi hari raya turun, hari raya 2 pagi baru sampai. Dia sampai kita tu tak boleh ikat-ikat lalu dia kita sembelih pada besok. Dia kata punak aku sembelih tu orang sana. Kita boleh fikir juga ni nak sembelih daripada dia. Dia bawa daripada mana? Daripada Aswan ni dalam 800 meter daripada barat muka selatan, kawasan anak kawasan tu gelap semua tu gelap panas sama dia ni. Dia coba tunggu ke Aswan sampai dekat asrama di bawah. Dia kata kalau dia nak sembelih dan cepat-cepat kita bantu sembelih. Dia sembelih dia lapas sekejap punya. Pukul 3 pagi siap dicabut lagi. Kita pagi esok pukul lagi kat itu. Sekejap dia kotik buang nak kena kulit tu. Cara dia berubah, kita kejut. Tengok berubah lagi. Bagaimana zah dia bagi. Tinggal sekejap, zah betul-betul buang. Dah siap kulit kan. Itu kalau kita pasal tu. Pagi esok kita bangun terkejut. Sebabnya apa dia 3 orang yang sebarang tu bagus apa dia boleh tak boleh siap itu nak cerita ni cepat cara buat video. Jadi orang Melayu kena belajar ubah style sembelih tu contohnya. Tapi dalam keadaan kita ni sembelih setahun sekali je kalau lain tu dia boleh bagi kat kita itu jadi kemahiran tu tak tu. Jadi sebenarnya bukan apa kemahiran tu makin cepat kita menyelesaikan penggunaan bayi makin tak seksa kepada binatang tu. Ini kau yang sekolah nak tahu itu. Kalau orang kata seksa sebenarnya percayalah. Kalau ketuk kepada lembu nak boleh dia mati tuan-tuan. Itulah sebenarnya yang biasa ni. Daripada kita sembelih dan kita cepat-cepat proses dia tak rasa apa pun. Jadi dalam hal ini tuan-tuan kita perlu pertama tidak ada syak lagi dalam bab sembelihan binatang ternak ni. Kerana apa? Kerana memang mereka ini dijadikan untuk khidmat kepada kita. Yang kedua, proses untuk kita mempersiapkan dia itu sebenarnya menentukan benda itu seksa atau tidak kepada dia. Bila kita tak akan buat, maka seksa juga kepada dia. Itu bukan sahabat dia, sahabat kita. Kerana tak tambah dari proses. Baik. Jenis binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani di dalam kitab Diyanah Kitabiyah, yaitu hukum akal agama kaum ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kaum Yahudi banyak sekali daripada daging binatang darat dan binatang laut. Hal ini dijelaskan keterangannya dalam pasal 11 daripada Sifur Laut iaitu daripada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan banyak jenis binatang kepada orang-orang Yahudi tadi. Ini padalah dengan perangai mereka yang suka sangat
membicarakan titik bengit yang sepatutnya tak perlu dibicarakan. Contohnya kemungkinan yang ini apabila mereka disuruh menyembelih lembu untuk menyiasat siapakah yang membunuh ketua kawan itu, mereka tanya macam cerita lembu itu jenis macam mana, jantan ke macam mana, warnanya macam mana. Itu walau semasa suruhan Allah yang pertama sembelihlah seekor lembu, yang lembu mana pun tak kira, hitam pun lembu putih tu ambil pun. Tapi dia kerana yang putih tu tak punya orang kerana yang suka sangat kepada titik ini lembu, nak menyusah-usahkan lembu, maka dia tanya sahaja jantan betina muda ketua dan sebagainya, sehingga Allah Ta'ala bagi detail. Bila detail kan susah nak cari lembu. Jadi banyak dia nak kita dia juga Allah Ta'ala mengharamkan banyak atau binatang dan peternak kepada orang ini, dan bahkan dengan perang yang keras seperti itu. Di dalam Al-Quran pula dinyatakan setengah daripada apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kaum Yahudi, dan sebab-sebab hal itu diharamkan itu sebagaimana pernah disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya sebab pengharaman itu agar mereka terlekar daripada merasakan kelazatannya disebabkan kezaliman dan kesalahan yang menimpa mereka. Itu rahsianya. Maknanya bagi kita nak bagi mereka bagi lambat kan, sebab nak bagi lambat bagi yang diharap yang contohnya kan. Maka hilang satu kelazatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia sebagai satu benda. Ni kamu zalim sangat, tak bersangat pada dengan itu, jangan rasa bagi ini. Itu sudah bahasa Allah terhadap pengharaman tadi. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 146 yang bermaksud, dan kami haramkan ke atas orang-orang yang ini seorang binatang yang berkuku, dan orang lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya. Lembu dan kambing diharamkan kepada lemaknya. Apa rahsia itu? Binatang berkuku haram semua, tak boleh. Dan sesuatu terlambat tadi tak boleh bagi Yahudi. Lembu dan kambing pula ambil dagingnya, lemak kena buat haram dan kena makan lemak. Itu dalam kitab Taurat sebenarnya. Kitab Al-Quran tak menyatakan daging-daging laham satu laham saja. Sedangkan barang Yahudi dalam kitab Taurat lemak dibuat. Bila nak buat lemak, satu menyusahkan kerja, nak kena kikir untuk buat lemak ambil daging saja. Yang kedua, kalau contohnya kambing tu, lemak kambing daripada kibas bagi dua kharum. Setengah negeri bagi kibas, setengah negeri bagi kharum. Kambing negeri itu masih kambing tu, bukan kibas. Kibas ni, kalau kambing bawah tu boleh tak nak kata kibas. Tapi kibas benar nak dekat sama besar, dekat sama besar dengan anak lembu, sama besar dengan lembu. Jadi kibas ni di bawah kulit, di lemak sekeliling tubuh, lemak sekeliling tubuh, dan baru lemak tu baru kambing. Jadi kalau Yahudi kalau tidak Taurat kena kikir buang satu body, sebabkan lemak dalam kibas itu sudah 1/3, 1/4 daripada timbangan berat kibas itu sendiri. Dan rasio lemak kibas itu pula, dia kegunaan bukan kita di tanah hari kita tak nampak sangat, tapi di tanah Arab lemak itu dah digunakan untuk memasak, lemak itu dah digunakan untuk tubuh badan, untuk kegunaan tubuh badan, dan lemak juga untuk badan. Antara kehebatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun berlaku pengeluaran ke atas umat Islam, tapi bisnes Abu Bakar tak tidak turun. Pasal apa? Sebab Abu Bakar ni dia buat perusahaan yang memang orang lain tak sanggup nak buat. Main contoh perusahaan ni, apa ni? Proses lemak. Ini kehebatan Abu Bakar, proses lemak ni. Saat nak main lemak, memang main contoh main lemak ni. Tapi bisnes ni nak menyebabkan orang lain kafir. Gaduh kalau Abu Bakar tu minyak nak dorang hati, Abu Bakar ni orang berusaha. Gaduh kalau Abu Bakar tu minyak nak masak, Abu Bakar kena jumpa Abu Bakar juga. Itu satu benda yang kena baca oleh sahabat-sahabat. Kalau nak bisnes, coba bisnes yang orang buat, mungkin buat kan. Dan sebelah tu buka kedai runcit, 2-3 pintu, kedai runcit buka satu lagi. Ini apa benda sama-sama melalui kita. Jadi tak lama salah satu tutup. Ini tak benda ni kan. Baru nak buka kedai runcit, kita buka barang juga.
kita buat kerja tu kita buat. Bisnes macam buat kuasa lemak. Bukan senang nak kuasa lemak. Ya? Jadi apabila lemak yang dibuang daripada lembu dan kambing, hilang satu daripada kepentingan atau masyarakat tersebut nak daging dah ada, nak goreng menu, nak masak menu, ya. Lepas tu lemak yang paling luas sekali tuan-tuan, yang paling tak ada guna ni kuasa untuk jadi bahan api. Kuasa dia jadi bahan api pula. Ini hilang punca. Nampak bagaimana Allah tarik nikmat. Rupat pula berjaya. Saya lihat hari Perbusa, hari Selasa, ya. Kuala-kualanya pergilah bawa anak-anak ini hydrogen tu. Allah Akbar. Hydrogen nak pergi ke sungai, hydrogen tu. Tekan dulu, sudah tekan dulu. Sampai-sampai tutup pun dah. Tapi berapa lama tutup? Bukan tutup. Pasal apa tutup? Tutup habis satu kawasan sekian. Sebab serangan kencing tikus. Allah tarik satu nikmat itu. Nikmat duduk di satu alam sekitar yang segar, air sungai mengalir, jannatul tajri min tahtiha al-anhar. Ingat kenapa Allah selalu cerita kepada kita bila cerita syurga, cerita pasal sungai-sungai. Nak cerita manusia ni memang dia akan cari sungai untuk ketenangan dia. Jadi dalam syurga tu digambarkan tenang. Jadi bila kita nak pergi ke tempat yang tenang, ya, air sungai dah Allah tutup. Ini dah tutup. Kenapa? Allah tarik nikmat itu, ya, melalui kencing tikus. Kita jangan nampak kencing tikus itu saja. Nampak bagaimana bila tak jaga alam sekitar tadi, Allah tarik satu nikmat untuk berada dalam ketenangan dalam satu kawasan yang natural, semua jadi dan sebagainya, ya. Itu dia. Jangan Allah tarik nikmat-nikmat ini seperti mana Allah tarik nikmat apa? Kaum Bani Israel ini tarik nikmat, aku haramkan lemak. Kau ambil daging saja, lemak jangan. Banyak bila saya baca nampak lemak. Kita pun kita faham apa lemak kita ada, kan? Pada apa dah banyak. Daripada lemak tu keluar banyak lagi apa ini tu keperluan kehidupan yang Allah Taala tarik. Kita kena baru nak makan. Ada satu, ya, kita sentuh saja orang. Kita makan berharap. Berharap nak pasal. Jadi Yahudi hidup dalam kesempitan kerana perbuatan mereka sendiri yang menumpuk tambah meluka ayat-ayat Allah dan juga melakukan kezaliman atas dunia. Kami harapkan kepada mereka lemak ini kecuali lemak yang ada pada belakangnya atau yang menyerabuti perkakas barang perut ini. Hanya itu boleh. Ini tak kena cari. Oh, lemak itu nak mana? Lemak kaki. Tak boleh buat. Lemak atas belakang. Rambut kiki. Ambil buat. Kan? Nak ambil tak guna. Tentu lemak yang menyerabuti perkakas dalam perut lemak ni. Kalau dia lemak yang tak berapa bersih. Ini lah. Lemak yang menyerabuti buah pinggangnya, yang menyerabuti hati dia sebagainya. Itu boleh makan. Atau yang bercampur dengan tulang. Itu boleh makan. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab keberkataan mereka dan sesungguhnya kamilah yang benar, ya. Surah Al-An'am ayat 140. Ini menurut pandangan Yahudi. Sepatutnya kaum Nasrani juga menjadi ikutan kepada kaum Yahudi yang perkara ini, dalam perkara ini. Dan kerana Injil telah mengikrarkan bahawa Al-Masih Isa AS datang bukan untuk membatalkan wahyu, malah akan menyempurnakannya. Jadi sifat Isa AS yang menyempurnakan wahyu jauhkan Musa, tapi dia nafikan Musa. Jadi sebab itu tak sempurnalah wahyu ataupun tak sempurnalah dua kitab yang telah dimiliki oleh Yahudi sebenarnya, ya. Tetapi kaum Nasrani telah membatalkan wahyu untuk menurun ke atas kaum itu. Lalu mereka membolehkan kesemua dilarang, tegasnya yang diharapkan ke atas kaum Yahudi dan Taurat sebab dia tidak dibatalkan oleh Injil mereka. Jadi orang-orang yang Nasrani balak balik kepada Yahudi dengan cara mereka kata tak ada wahyu yang lama itu terbatal semua. Jadi yang diharamkan dalam kitab Taurat itu halal bagi kita. Dan hal tuan yang diharamkan dalam kitab Taurat itu ada haram hakiki. Maksudnya apa? Haram kerana memang zatnya itu bermudarat. Tidak. Sebahagiannya haram kerana kebencian kaum Yahudi, Allah nak dengar Yahudi. Jadi Nasrani dibuat kacau pula tuan-tuan apabila dia menghalang semua yang haram, termasuk yang haram itu haram hakiki. Tengok bagaimana kecamuknya Yahudi dan Nasrani tadi. Okey, Paulus berhujah
Ini salah seorang yang boleh menulis kitab Injil ni. Tuan-tuan ingat bahawa Injil ni dia tidak ditulis seperti mana kitab-kitab Allah yang lain. Kitab Allah yang lain, baik Taurat, baik Zabur, baik Al-Quran, ditulis masa Nabi masih hidup. Nabi Daud, Nabi Musa masih hidup, ya? Di depan Nabi Daud, Nabi Musa, di depan Nabi Muhammad SAW. Injil ratusan tahun selepas Isa diangkat ke langit, barulah dia ditulis. Itulah sebab tu penulis-penulis ini menggambarkan kitab Injil tadi kepada nama mereka. Injil Barnabas yang tulis. Injil Paulus yang tulis. Dia tak ada satu pun kitab Injil yang sebenarnya. Jadi kalau mereka, bila mereka tengok saja dalam New Testament, itu kitab Taurat dan Zabur, mana haram? Halal, semua halal. Termasuk benda yang memang halal dengan haram dengan hakikinya. Jadi kalau juga Paulus berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu tahir, itu bersih bagi orang yang bersih, dan apa sahaja yang masuki mulut tidak akan menajiskan mulut itu. Malah yang menajiskan itu ialah yang keluar daripadanya sahaja. Oleh kerana itu, kalau Nasrani membolehkan memakan daging babi, sedangkan daging babi itu dihukumkan haram dengan nas yang jelas dalam Taurat sehingga hari ini. Daging babi memang haram dalam Taurat, haram dalam Al-Quran. Tapi kerana Nasrani ini nak balas perbuatan kaum Yahudi, maka mereka menghalalkan semua yang diharamkan dalam Taurat, termasuklah menghalalkan daging babi. Kristian makan daging babi, Kristian makan daging babi. Jadi Yahudi tidak. Sebab tu bila kita keluar negara, ini rahsia dia. Kenapa kita hanya makan yang ditulis food for Jews, tidak food for Jews and Christians? Sebab Kristian masih lagi keraguan yang sudah penyediaan makanan itu, ya? Memang betul Yahudi, Nasrani, Islam sembelih atas nama yang satu, cara yang satu, itu sembelih hakun ya? Dengan bismillah juga. Tapi problemnya yang Nasrani ini dia buat kabut, jadilah dia menghalalkan babi. Dia menghalalkan babi. Jadi bila dia menghalalkan babi, bila dia puasa babi, bagi lembu lagi babi, dia puasa semua. Boleh jadi. Sebab itu, kalau kita berada di luar negara, di kawasan yang tidak ada orang Islam, carilah food for Jews, ya? Kerana barang yang halal dengan kita pun dia haram. Ini kan pula barang-barang yang dia sendiri yang dia sendiri makan. Jadi confirm yang dia makan halal di sisi dia pun halal di sisi kita, ya? Food for Christian tak boleh dimakan sebab kes tidak boleh. Bagus Profesor Yusuf Badawi ini sebab dia tidak terus bicarakan kepada hukum halal haram itu sebelum hukum sahaja. Sebaliknya dia beritahu asal usul. Sekarang ni kita jelas asal usul kenapa kita tak boleh makan sembelihan Nasrani, ya? Ataupun makanan disediakan oleh Nasrani. Sembelihan dia depan-depan kita boleh, padahal dia apa, kita nampak pun Bismillah, dia nak sembelih, dia sebut Bismillah, dia buka tu, kita boleh makan. Tapi kalau dia proses barang hilang, dia nak apa, dah bungkus, dah apa dan sebagainya, tiba-tiba dia pek yang Nasrani dia ambil, yang Kristian dia ambil yang jus sahaja. Sebab itu dia punya asal usul dia. Tapi janganlah yang Nasrani itu sembelih depan kita di Malaysia ni, itu tak boleh lah, benar-benar. Ini maksud saya, jika kita tak berpilihan, ya, maka siapa yang kita nak pastikan makanan itu disembelih dengan betul, ya? Tapi pernah terjadi bagi buka, kita beli ayam buku lah, dia tulis kat situ mazbur ala syariat Islam. Lepas itu belikan, ini sekarang ni dah tak rasa dah beli ayam ni kan, sebab kita makan dah bukan. Satu ketika ni kita masak sendiri, ya? Saya sempat pun masak sendiri itu. Masa saya belajar ni, saya pergi tu, kita beli dapur, masak sendiri lah. Kita beli daging kambing, baru masuk dekat rumah sewa kita, ya? Sekarang tak ada lah, semua dah letak. Dia tulis mazbur ala syariat Islam. Ayam, ikan, kita beli ikan mazbur ala syariat Islam. Kita pun confuse, siapa yang buat sebenarnya, siapa yang hilangkan ni, ya? Mazbur maknanya sembelih.
disembelih berdasarkan syariat Islam. Ayat okey lah. Ikan berbeza pun sembelih ikan wabu lah kan. Bermakna di situ dah tidak ada kawalan yang khusus dari sudut makanan halal haram. Ini hakikat yang berlaku di negara Arab semua ni. Bila kita promosikan makanan halal, pada peringkat awal ni dia tutup faham Islam baru. Tak usah fikir lagi lah. Yang mana ada di tanah orang Islam tu halal lah tu. Di mana ada di tanah orang Islam halal tu, kata dia ya. Ya Allah, sampai gitu dia tutup. Tapi sekarang dia baru nampak apa yang orang Malaysia untuk buat ni, makanan halal maka baru dia nampak. Baru dia nak berusaha. Jadi kalau dia dah nampak, dia yang sepatutnya pasaran makanan halal dia yang lebih laju untuk kita sebab dia ramai. Kita sikit je ya. Orang Melayu tak selama orang dia kan. Dia 100% dunia pula. Tapi kesedaran untuk makanan halal haram ni nampak alhamdulillah sudah meningkat dengan orang Arab. Okey, bagaimana pula dengan pengharapan binatang pada zaman Arab dunia? Adapun kaum Arab di zaman dunia, mereka telah mengharamkan sebahagian daripada binatang kerana menganggap mencicik. Sebahagian yang lain diharamkannya dengan alasan ibarat untuk mendekatkan diri kepada batu-batu makhluk dan mengikut prasangka kepercayaan mereka. Seperti mengharamkan bahwa saibah, wasilah dan hak yang disebutkan tentang penafsirannya sebelum ini. Jadi ada beberapa jenis binatang yang tidak letak. Ini bahwa untuk berhala, saibah untuk berhala, wasilah untuk ini, hak untuk ini. Sebab ini mereka telah membolehkan kebanyakan daripada dengan kotor seperti memakan bangkai dan barang yang mengalir daripada penyembelihan. Islam membolehkan perkara yang baik. Islam datang sebagai manusia berada dalam keadaan subur pada perkara memakan daging binatang di antara bersikap boros dan memakannya dan bersikap ekstrim pada meninggalkannya. Lantas Islam pun mengeluarkan seruannya kepada setiap manusia supaya kembali kepada sifatnya. Ya ayyuhan sukunu lima fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, maka daripada apa yang ada di bumi yang halal yang baik dan mengelak dan mengikut jalan syaitan, kerana yang sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang bagi mereka bagi kamu. Jadi tuan-tuan, ambil kepada ayat ini. Ini baru kita bincang bahawa hubungan kasih. Ambil kepada ayat ini. Guru nikmatul arti halalan tayyiban. Jadi pada pendapat Syafi'i, semua benda dalam dunia ini harus mana boleh digunakan sehingga ada dalil pengharaman. Sehingga ada dalil pengharaman. Itu kaedah Syafi'i. Kaedah Hanafi lain. Semua benda dalam dunia ini kena ada dalil halal baru boleh makan. Ya? Kaedah Syafi'i, semua benda halal ataupun harus dimakan sehingga ada dalil mengharamkannya. Betul? Ya? Ini dalil-dalil yang dipetik oleh mazhab Syafi'i. Islam menyuruh kepada mereka yang dengan panggilan wahai manusia agar mereka memakan dari rezeki yang telah tersedia pada hidangan besar yang disediakannya untuk mereka. Itu bumi yang luas dengan segala isinya yang diciptakan Allah untuk sekian manusia, dan diingatkan kepada mereka supaya jangan mengikuti godaan syaitan yang sentiasa mempertimbangkannya oleh setiap manusia supaya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Lalu syaitan mengharamkan ke atas mereka dari segala perkara yang baik, lantas terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Islam menyatakan sesuatu kepada kaum mukminin, khususnya dengan firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi tuan-tuan, bila Allah nak mengharamkan sesuatu makanan ini, ia sebab jadi suatu fardu. Jadi bila nak cerita pasal halal, Allah Subhanahu wa taala sebut umum, ya nas, kulu. Orang manusia makan. Umum. Tapi bila nak mensyariatkan sesuatu makanan itu haram, Allah guna ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makna ini khusus bagi orang-orang yang ada iman ataupun orang-orang yang beriman, bahawa mereka hendak makan daripada makanan yang thayyib,
tayyibat, halalan tayyibat tadi. Letak tayyibat. Ada kali Allah sebut halalan tayyibat, tapi dia apa ini Allah sebut tayyibat saja. Ya. Halalan tayyibat ni halal, mesti hukumnya, zatnya, ayat bernampak memang halal tadi itu halal. Bukan ayat juri halal. Itu halal. Tayyibat, halalan tayyibat, tayyibat ni sebenarnya kalau ikut kepada Imam Ghazali panjang bahasanya. Pertama khasiat. Ada khasiat tak? Memang twistis lah apa itu. Tidak tahu. Semua ada. Kan? Apa? Macam-macam lah kan? Yang dengan kata nama jajan bukan itu. Semua yang ada. Tapi ada tayyib ke? Tak ada tayyib. Nah, saya nampak sangat anak-anak saya bila dia twistis kat sekolah. Apa? Dia tak kakak hilang berkuning ni. Pewarna. Kata, makan apa? Makan apa ni? Kami pipis, cium di barang. Kata, pekan, baba, jangan. Yang ini tak boleh. Ya? Jadi tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul halalan tayyibat, kita tak akan beri anak kita makan tu. Benda ni. Maka benda tu ditegak daripada dimakan. Kalau kita faham betul-betul maksud halal tayyibat. Ya? Vitamin apa ni? Maggi tak kurangkan. Ada tayyib pada Maggi ni. Ya, ni kalibrasi dengan aziz lah. Kerana aziz lah tak beli. Pakat makan Maggi kalibrasi. Ya kan? Jadi mahu dia Maggi berapi tu. Jadi tuan-tuan, itu tak ada tayyib tu. Tak ada tayyib. Saya kalau awak nak gaya motor ni, masa dia kerja atau di DJ radio ni, makan Maggi tu ataupun tak makan Maggi, serbuk Maggi di bagus saya tahu ni kek atau balik motor kan. Tapi kalau saya makan dia tak bisa hati ikat terus saya. Sebab saya mungkin sensitif kepada rempah-rempah yang tadi tu. Tuan-tuan mungkin tak berapa sensitif. Mungkin makin makan makin kuat saya buat. Sebab makin kuat dengan dia anak. Betapa bahaya itu benda tu. Kalau saya bahaya, sebab saya mungkin sensitif, terkesan dan cepat. Jadi kalau halal tayyibat kita faham, tak masalah. Ya? Lagi kata Imam Ghazali, daripada tayyib khasiat, tayyib dan suruh bagaimana dia dimasak. Ya? Sayur kangkung juga masak sampai setengah jam. Ya? Tinggal bumbu saja, tinggal bumbu kangkung. Tak ada kangkung itu. Cara masak kita tahu. Ya? Bagaimana nak memasak dekat itu. Saya pernah masak bagi untuk. Saya masak bagi untuk dah sejam rebus. Tak lembut-lembut, keras. Rebus lagi 2 jam, keras juga. Last kali kata sobat. Rupa kalau dia tahu, dia bagi untuk setengah jam dia masak. Dia bagi untuk dia cepat lembut. Ya? Dan kalau kita masak dengan tempoh lama, jadi keras tak masalah. Dia efektif ataupun cara teknik masak tu kena ada. Baru dia banyak juga. Bagi siapa yang masak, adakah seorang yang beriman ataupun seorang yang memayis. Ya, ini seorang yang tak memayis. Ya, buka kedai tamian, seafood tamian dan sebagainya. Kalau masuk je kat belakang tuan-tuan, kalau kita tengok dari belakang berapa itu, ni perempuan ke lelaki ni. Kan? Kalau perempuan ni tak pakai tudung jadi kan. Pergi tengok, tiba-tiba Masya Allah berjanggut tuan-tuan. Tidak, janggut bermisal. Tapi rambut sampai kat tengok. Nak apa lagi tuan-tuan? Nak apa? Ini masalah kita. Kita tak tengok siapa yang masak. Sebab orang mukmin, orang yang memayis memasak, pasti dia akan jaga masakan dia. Lagi, bagaimana dia diibarkan? Adakah dia diibarkan dengan sopan, dengan tertib, dengan menggunakan bekas yang sesuai? Kalau bekas tidak bahan letak dan sebagainya dia diibarkan, itu tak tahu. Ya, sebabnya katalah pinggan jadi letak. Bila kita masukkan makanan panas, contohnya siput panas, dia akan makin letak. Bila makin letak, serbuk-serbuk daripada kaca akan masukkan makanan. Maka sudah akan menjadi mudarat. Mana nak ditanya kat situ? Ikut kebanyak ulama-ulama memperbahaskan dengan tayyib tadi. Jadi bila khusus untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, kulu min thayyibat. Allah tak sebut halal kat sini. Allah sebut thayyibat. Pasal apa?
sewajarnya, ataupun dalam bahasa lagu saya kira. Orang itu kalau saya tahu tak saya kira apa. Tapi saya buat kursus berapa orang ngomong tak sampai 40. Saya kira tak nak dengar Allah Akbar. Itu bahasa lama itu tu. Maksudnya hendaklah dia sewajarnya dia tahu bahawa ini halal atau tidak. Sebab tu Allah tak sebut dalam ayat ini wa inna amanu kulu min halalin thayyibat, tak sebut. Allah sebut terus min thayyibat saja. Sebab kalau orang mukmin bukan halal buat, kalau min halal buat. Jadi min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makalah yang baik-baik daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu, dan berterima kasih kepada Allah jika kamu benar-benar berbakti kepada-Nya. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Baru Allah cerita apa yang diharamkan kepada kamu, Jadi sesuatu yang diharamkan Allah ke atas kamu, iaitu memakan bangkai. Bangkai, apa itu bangkai? Yang tak sempat disembelih dan mati. Saya pergi umrah dari jumpa dengan sahabat lama untuk dakwah di Cameron Highland bagi orang-orang itu asli. Dia ajar orang asli, kita tangkap rusa, kita tembak rusa, kita panah rusa, suntik rusa, sembelih dulu baru makan. Jadi dia tu buat pergi, Ustaz bagi rusa sekarang, Allah terima kasih. Lepas tu dia pun cerita ke Ustaz, lapor dia, Ustaz rusa hari bukan mati masa saya sembelih tu, tapi dah Ustaz kata setiap benda yang dapat tak Ustaz kena sembelih, saya sembelih juga lah. Ustaz kata habis bahagian maka bangkai pengalaman yang ada dan Ustaz kata semua betul dapat lakukan tu sembelih dulu Ustaz kata, supaya selamat buat orang. Jadi dia tu dapat tu semua kena sembelih juga bagi sepuluh Ustaz. Ustaz pun makan bangkai, hukum dimaafkan sebab Ustaz tak tahu, Ustaz tak tahu. Jadi bangkai apa-apa pun bangkai. Jadi itu diharap yang pertama. Kemudian wadama dan darah, walahmal khinzir dan daging-daging. Ini ada orang pusing pula yang diharapkan daging, tulang darah. Jadi tulang ni dah tulang buat pesek, buat rati, buat stok, buat apa. Dan disebut daging di sini sebabnya Al-Quran dia bahasa ni bahasa yang tepat dan parah. Bila kita sembelih, ada tak orang sembelih lembu? Saya tak nak daging ni, saya nak dia buat dia. Kita nak dia buat. Ambil dah daging siapa nak ambil, saya nak dia buat dia. Bapak rasa dia buat, tak dia buat lah. Ada orang macam tu tak? Tak ada. Bagi utama ni bapak bagi. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut walahmal khinzir, maknanya topik satu tubuh tu akan haram. Semua khinzir haram lah. Ini bukan bagi ini saja. Dan apa dia? Wa ma illa bihi ghairillah, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Ambil dari sini, semua binatang yang boleh dimakan, yang halal dimakan ini, hendaklah disebut nama Allah. Itulah terjadi insiden macam ini. Dia orang Islam, dia pun beriman semayang. Cuma pada masa itu dia nak sembelih ayam yang beriman. Dan letak berkisau kat dalam ayam tu, tiba-tiba ada budak main muncul. Wah, kalau dia kejut kerak tu, dia makan ayam. Tak boleh, sebab tak sebut nama Allah. Jadi dia buat astagfirullahaladzim, ini bahasa budak ni baik. Mampu saya keluar ayam, aku tak pasal-pasal kan? Sebab terpotong tanpa menyebut nama Allah. Tapi tak perlu Ustaz lah, Ustaz Ramli. Dia cuma terakhir tadi boleh makan. Tak kira Ustaz, tak kira Tok Guru. Kalau tak potong hukum tanpa menyebut nama Allah, haram. Wa ma illa bi ghairillah. Yang kedua, dia
dia disembelih bukan dengan kerana Allah. Dia disebut Allah kan. Ini sekarang bukan Allah. Dia disembelih dengan tujuan untuk sembah berhala dan sebagainya, maka juga diharamkan kita makan. Ya? Bukan setakat baginya, bahkan susunya pun haram juga. Contoh, dia diharam dengan lembu tadi untuk penyembahan berhala. Ya. Jadi lembu ini berapa kerana lebih dari susu. Maka dia baru mendapatkan keluar susu Nabi. Maka kerana lembu itu diharam untuk penyembahan berhala, maka segala-galanya yang ada dalam lembu itu kita dapat tahu. Ada satu tiga mungkin tak usah ini ya, kita usah kelakor yang dia akan pecah tadi. Kalau dia keluar dari kabari dia gerak, ubah bersyukur lah kalau dia maka dia akan pecah kelakor. Nah, sebab pasal-pasal kalau dapat itu saya 4 tahun tinggal buat suruh tahu sangat lah kalau lebih itu benar-benar jam buat tak mudah nak keluar dari situ. Dia tidak seorang pekerja yang itu kita sebut dia kata banyak lakon banyak jamik kata tu tak lebih bertimbul-timbul. Saya tu selalu minta maaf kecil lakon tu dah juga untuk terpisah untuk penyembahan berhala, maka tak boleh ambil ya, tak boleh ambil lakon tu kecil, tak boleh makan walaupun lakon bukan tadi guna tadi tu di lakon tu tak boleh sebab tujuan itu dia dah lakon tak boleh terus tak tahu tak ambil membazir, bukan kalau membazir untuk Allah katanya sebab dia nak kabur, dia dah ambil tak kelapa tu. Sebab dia cerita ke orang nak kelapa ni jami lah kat batu kita banyak yang lebih tak habis. Sebab tu tak kira makcik, ini bukan soal membazir lah. Membazir punya halal kita, boleh kena haram kita, itu bukan soal kita. Buat sekejap ini tak boleh terima, lalu pada dengan wakil tak dengar ringtone tu ada lagi tak? Ini kalau berhati tertutup susah kita nak terima ajaran Islam sebenarnya. Orang kata halal, kalau haram dia buat halal situ tak boleh ya? Buah-buahan tu yang akan dibunuh untuk pengembangan tak boleh. Inilah besar hikmat lillah ini lillah kan lillah ta'ala besar sehingga benda yang bisa bukan dengan tujuan kepada Allah maka diharamkan. Allah bila lillah tu lagi yang diharamkan oleh Islam teman itu dan binatang yang disembelih untuk Allah dan barang siapa yang berada dengan keadaan terpaksa bukan dengan sengaja dan tidak melewati batas maka sesungguhnya Allah mengampun. Diharuskan kalau dalam keadaan terpaksa diharuskan untuk memakan yang terhadap. Di sini kita tengok bila kan tahap harus makan bagi-bagi bahawa tak disebut bagi izin ya? Bila tak harus tahap dia lapar kita tadi kalau tak makan juga memang jatuh terjemput mati lah. Pedih sangat amat sangat sebelih lah buat sebelih juga jangan ada sebelah kena sebelih juga makanlah sekadar sahaja ya? Sekadar hilang pedih perut tadi okay? Dan dah rasa dia tak boleh sampai dengar itu keadaan tak boleh sampai dengar itu yang saya bersama ada Tuzul nak sebut dengan satu kuliah tu kan ni siapa buat barbecue nak buat apa tak boleh kan itu nak mengampau jangan diharap balik ya? Poin kat sini kenapa sampai nak pedih perut sangat baru kita boleh mati ya? Dalam tubuh kita ni ada juz penghabat asli yang Allah Ta'ala dah cipta namanya juz kestri. Ini juz kestri. Jadi juz kestri ini dia akan keluar apabila kita tak ada lagi zat-zat untuk dipisah, untuk dihancurkan. Tugas juz kestri ini ialah mengisah dalam habat kemarin. Jadi dia akan keluar. Biasanya dia akan keluar untuk jadual biologi kita. Kalau kita sejak kecil lagi sarapan pagi pukul 5 pagi berat ada orang sarapan pagi 5 pagi ayah saya dalam sekolah tu pukul 5 pagi buat sarapan pagi dengan pagi dulu tu sebab
dia nak dijual beras di kantin sekolah tu. Jadi dia keluar lah, dia malu takut kawan-kawan dia nampak. Jadi pukul 5 dia dah keluar. Jadi mak dia pun dah siap dah pergi ganggu kopi orang sebagainya untuk dia bersarapan di sekolah. Dia pun kayu lah pasal kita di sekolah. Letak beras tu betul-betul baru dia pergi semayang kat surau. 7 pagi masuk sekolah. Orang dulu ngaji. Orang dulu ngaji. Nampak? Kita sekarang beli suruh anak bawa beras 5 kilo dari jari anak orang rumah mana. Nah, beli itu bukan jual. Tapi ayah saya dia ada kawan baik pun yang sekarang itu duduk dekat-dekat kat kampung. Nama Arif, cikgu juga. Akhirnya dia cikgu lagi dulu. Dia lagi steady. Dia tak malu tak apa. Dia keluar 6.30 macam orang lain. Kalau buat kat belakang, beg apa buat? Kalau sambul. Lagi tak malu dia buat. Ayah saya itu dengan diri tu awal. So sarapan ni pukul 5 pagi dah sarapan. 2-3 hari sekali buat juga. Jadi pada pukul 5 pagi dah tidur. Kenapa tidur? Sebab dah diajar dari kecil lagi sarapan 5 pagi. Kita yang sarapan pukul 10, pukul 10 baru sampai tidur. Itu jus kefrik yang orang semua orang tak nak jadikan dari itu. Tak kira lah. Itu buat pagi, buat hari itu tak kira. Tak makan dia dah buat. Tugasnya untuk menghadap. Jadi bila tak terlalu jus gastrik ni keluar menguasai sekolah khusus kita. Tak ada pengenalan dengan jus juga. Kalau kita tak makan juga itu jadi gastrik, tu. Kemudian masuklah seketul babi ini. Babi ini cuba cari dari YouTube. Ada seketul dari babi yang curah atau ni air kok dalam segelas. Dia tak lama keluar cacing-cacing serta kena air kok tadi. Keluar cacing-cacing yang kita gelas pada cacing pita. Yang cacing pita ni 100 cc tak mati. 100 cc tak mati. Tak salah betul lah, tak mati. Ya? Jadi kalau itulah sebab bila makan daging babi itu menyebabkan bahaya kepada tubuh badan. Allah berharamkan daging babi itu kepada manusia kerana memang dia mudarat kepada manusia. Ya? Dan bukan babi itu. Apa orang tahu? Pasal apa babi ini? Allah haramkan itu babi itu orang paling mudah ini. Paling banyak dia babi ini sekali dia nak kembalapan. Lembu apa kembalapan? Oh, dia kayak nak berubah kan? Nak kembal dulu apa sesuatu lembu kan? Tapi babi sampai kembalapan. Tapi orang lain dia pasal apa? Berubah. Babi berhati. Ada seorang sahabat saya pergi ke Bombay. Menjelang waktu maghrib, dia punya dewan pada raya Bombay buat batang berperak-perak letak ke babi. Letak dia cerita. Dia baru lah saya. Kan? Dia pergi, saya tak pernah pergi lagi Bombay. Dia kata keluar tadi. Ya, lepaskan babi ni dengan tangkap dan sebagainya. Bandar lebih kurang pukul 9, pukul 10 malam dia datang kutip dari babi di bawah mana. Apa itu sebab babi ni sibuk sekolah Nabi dan sebagainya, sampah-sampah dan sebagainya. Sebab dia orang ni tuju ke Bombay untuk cari nafkah, untuk tuju. Malam balik, lahirkan itu. Jadi Bombay padat sangat. Jadi macam mana cara paling murah untuk seduh Nabi sedang cuci depan gunalah babi. Itulah kerana Nabi sebenarnya. Sebab itu kita orang kerana Nabi sebagai pencuci sama-sama itu kelasnya Nabi kan. Itu kita orang kan. Jadi takdirnya dalam keadaan kita ni dah tak ada makanan lain. Duduk di satu tempat yang memang berbahaya sangat. Harusnya makan ketika mana kita dah betul-betul setuju sebenarnya. Dan terus gasi bermadat sebenarnya. Barulah kita harus makan. Itu pun sekarang seketul untuk jaga nyawa saja. Jadi sekarang seketul ni bila masuk dah jus gastrik yang dah mula padat itu, maka hancur lah bagi itu. Dan insyaAllah dia punya mudarat yang berulat-ulat atau cacing pita itu dah tak ada lagi. Itulah dia punya secara mudah. Saya tak cerita dari sudut saintifik di lingkungan Islam. Orang saintis kami cerita bersama dah gitu. Agak. Tapi saya cerita kata yang saya tahu. Ya, itu hikmahnya. Kenapa harus seperti itu? Dan tidak harus ketika sekarang. Dan kadang kita kenyang tu. Ya. Dan kadang kita hari ni berapa beli? Saya kena 2 ni, tuan-tuan mungkin sampai 4 tu. Tidak. Dan kadang kenyang macam ni haram. Dan memang tak sesuai. Kerana haram itu efek kepada babat. Itu hakikat halal dan haram di sisi Islam. Baiklah, kita pergi setakat dulu. Kerana di sini ada lagi ayat-ayat lain yang dipetik oleh Syekh Yusuf Qaradawi.
Itu awal kami ini suatu kedua dan ketiga soal Al-Quran. InsyaAllah dalam pertemuan yang datang juga kita kaji pula ayat 145 surah Al-An'am dan Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian ayat Al-Ma'idah ayat 3. Ya? Sebab dalam Al-Ma'idah ini surah itu pun dinamakan surah Al-Ma'idah, surah hidangan. Ya? Dan mulianya surah itu dah cerita pasal halal haram makanan dalam Islam. InsyaAllah. Ya? Sekarang itu saya dulu tadi boleh buat untuk setelah ini mulai ini usul lagi usul luar dan sekali yang baru InsyaAllah tak boleh balik tapi dia penyakit saya ini kumpul mic kumpul mic bapak mic tak khabar bapak juga sejam lagi bercakap ingat kan setelah sekian boleh ya suara-suara itu sejam bapak juga setelah saja InsyaAllah sebelum kita bertemu lagi untuk dengan pasal kata dan juga suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.